Zombie apocalypse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Selamat pagi kepada semua murid-murid cikgu. Kita bertemu lagi. Okey, jadi kita teruskan PDPR kita, topik kita. Iaitu kita pergi kepada topik yang seterusnya, iaitu panjang, jisim dan isi padu tercair. Kita pergi kepada topik yang pertama, iaitu jom kira. Okey, kita lihat pada buku teks. Kamu boleh rujuk buku teks. Okey, muka surat 117. Okey, di sini kita tengok di sini. Okey, macam mana kita nak mengira panjang, jisim dan isi padu? Okey, dia kata sini. Adakah Ajai mempunyai jisim badan unggul? Iaitu BMI lah. BMI ya, BMI dia. Okey, panduan ni untuk waktu kita buat peningkatan jasmani kan. Jadi dia pun akan ukur tinggi dan dia akan ukur jisim dia berapa. Jisim ni kalau istilah kita dia panggil berat lah. Berat berapa. Tapi istilah matematik dia panggil sebagai jisim. Okey, jadi dia nak tahu adakah dia unggul. Jadi cara dia macam mana? BMI, jisim badan iaitu kg, bahagikan dengan tinggi dalam meter, darabkan dengan tinggi dalam meter. Jadi dia akan dapat bila jisim dia adalah 36 dan tinggi dia adalah 1/4. Jisim dia 36, tinggi dia adalah 1.4 meter. Jadi kamu darabkan dia akan jadi macam ni lah. Dan bila dibahagi dia akan bagi macam ni. Okey. Ini bahagi apa? Ini dia guna kaedah bahagi potong. Okey, dia guna kaedah bahagi potong. Okey, jadi adakah dia mempunyai jisim badan yang unggul? Okey, jisim badan unggul dia macam ni lah. Kalau kamu tengok dalam buku teks kamu dia beritahu. Kalau bawah pada 14, ni tanda ni adalah tanda kecil daripada, ini besar daripada. Okey, kalau kecil daripada bawah ni, dia maksud dia kekurangan jisim badan. Maksud dia kurus, terlalu kurus. Okey, kalau 14 hingga 21 ini yang biasalah, yang standard punya. Okey, kalau 21 hingga 25 ini obes, dipanggil obes lah. Obes 1. Okey, obes. Kalau 25 ni, ini memang obes sangatlah. Ni pra-obes, ni obes lebih lah. Obesity, dia istilah kesihatan dia panggil obesity. Kalau bahasa Melayu dipanggil bersiko jisim badan berlebihan. Okey, itu dia tu. Jadi bila dia tengok di sini dia dapat 18. Maksud dia Ajai ni dalam lingkungan berat badan yang unggul, jisim badan unggul. Okey. Kemudian yang kedua, adik kamu berlebihan jisim atau obes, dia mesti kawan makan serta banyakkan bersenam. Yang ni dia kata sini. Kenapa? Dia kata jisim ada saya 30 kg. Tetapi tingginya hanya 1 meter saja. Maksud bila dia bahagi, dia akan dapat 30. Bila 30 ini lebih. Okey, itu situasi yang pertama. Okey, situasi yang kedua. Dia kata gambar di bawah menunjukkan isi padu air. Dia nak tahu isi padu pula ni. Gambar di bawah isi padu air. Jadi, Puan Jim ingin menyediakan air gula. Dia melarutkan 180 gram gula ke dalam bekas R. Anggarkan jisim gula dalam gram yang perlu dilarutkan. Okey, dalam gram. Anggarkan yang perlu dilarutkan ke dalam bekas S supaya kedua-dua bekas mempunyai kepekatan air gula yang sama. Okey, jadi dia kata sini, dia ada dua bekas. Ni bekas R, ni bekas S. Sekarang ni dia dah larut 180 gula dalam bekas R. Sini. Dari sini. Sekarang ni dia nak tahu supaya gula tu sama, kedua-dua ni. Gulanya, air tak kisah, gulanya sama. Jadi macam mana dia buat? Okey, cara yang pertama. Menganggar ni, menganggar ni kita tak guna pengiraan sangat. Okey, dia menganggar. Okey, yang pertama dia kata, kamu kena tukar dulu unit ini. Okey. Kenapa? Sebab kita nak sama ini, jadi kita kena ikut yang ml. Jadi tukar. Bila tukar, itu yang dia jadi 1500 ml. Okey. Jisim gula dia lah 180. Okey. Sekarang ni, dia buat kaedah, dia bahagi. Dia bahagi 10. Maksudnya dia bahagikan kepada 10 gelas.
Okey, 10 gelas. Okey, dibagikan kepada 10 gelas, dia akan dapat 150 untuk satu gelas. Okey, kalau dia dapat dah masuk dalam bekas ais ni, maksud dia kena ada 3 gelas bersamaan dengan satu bekas ais. Jadi, bila dia dapat 3, dia darab 3, dia akan dapat 450. Okey. Maksudnya bila dia bagi 10, satu gelas dia akan dapat 18. Bila 3 gelas, dia akan dapat 54 gram. Okey, ni. Cara dia bahagikan dulu. Dia masa dia anggarkan, okey, kalau kita letak 10 gelas dulu. Okey, bila anggar ni, kita kena ambil yang genap. Jangan ambil yang ganjil, kamu jangan ambil 5, ambil 10. Supaya kita senang nak kira. Okey. Okey, itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dia buat macam ni. Cara kedua, 1,500 dia tukar siap-siap. 1,500 sama dengan 180 gram. 1 ml, maksudnya dia akan buat konsep bahagi. 180 bahagi dengan 1,500. Ini namanya dipanggil kadaran. Kadaran, okey, kadaran. Nanti kita akan masuk kadaran. Ini dia guna konsep kadaran. Maksudnya 1 ml berapa tu? Okey, nisbah dan kadaran lah dia panggil tu. Okey, kemudian jadi 450. Ni untuk satu lah. Kalau didarab dengan 450, maksudnya dia akan dapat 50 gram. Okey, dia ada dua. Ni anggaran saja. Okey? Okey, kita proceed. Okey, kita pergi kepada situasi yang ketiga. Okey, di sini raja di sebelah menunjukkan jisim sebiji kek pandan berbentuk kubot. Kek pandan itu dipotong kepada beberapa keping yang sama besar. Setiap keping kek itu berjisim 200 gram. Tentukan ukuran bagi sekeping kek yang dipotong. Dia nak tahu ukuran bagi sekeping kek saja. Okey, ini sebiji kek bentuk kubot. Okey, sebiji kek ni bentuk kubot. Dia nak tahu sekeping. Dia nak tahu ini sekeping. Okey, jadi macam cara dia buat. Okey, dia akan buat macam mana? 1.2. Kenapa dia dapat 1.2? Ni, kat timbangan ni. Okey, 1.2 kg bahagi 200. Kenapa dia bahagi 200? Sebab dia kata setiap keping kek itu berjisim 200 gram. Dia nak tahu ukuran Ukuran dia maksudnya ukuran kena ada panjang, darab, lebar, darab, tinggi. Kenapa? Kenapa 3? Kenapa bukan panjang dan lebar? Kenapa? Sebab ni nampak ni. Ni adalah 3 dimensi. Okey, dia bentuk kubot. Bila kubot, dia panjang dan lebar dan tinggi. Okey, jadi bila sampai macam tu, okey, bila dibahagikan, dia akan dapat jumlah dia adalah 6 keping. Maksudnya bila dibahagi dengan 200 gram ni, dia akan dapat 6 keping saja. 6 keping. Jadi, dia dah tahu kita akan potong kepada 6 keping. Jadi, macam mana cara nak buat? Okey, dia tengok cara potongan pertama. Dia potong 6. Dia potong 6, dia keluarkan 1. Jadi, dia akan dapat, kamu tengok sini, macam ni dia dapat 2. Ni, nampak ni. Gambar ni 2. Okey, saya padam dulu yang atas tu. Ini dia masuk sikit kepada bentuk dan ruang. Okey, dia masuk sikit, tak apa. Okey, jadi sini, macam ni dapat 2, dia ambil 2 sini. Ni 2, jadi dia letak 2 kat sini. Okey, 4. 4 ni, dia 4. Tapi bila kita belah 2, dia akan jadi 2. Okey, yang ni panjang ni 6, tapi dah ada 3. Jadi satu ni 2, 2. 2 dia akan dapat 2. Ni cara yang pertama, dia potong macam tu. Okey, dia potong, dia bagi 3, lepas tu potong 2. Okey, cara yang kedua adalah dia potong terus 6. Dia potong terus 6. Jadi, maksud dia punya panjang dia 4. Dia punya lebar dia hanya 1. Kenapa 1? Sebab dia potong 6. Dan dia punya tinggi adalah 2. Ini cara dia. Okey, ni dia punya kaedah dia lah. Ada dua potongan lah. Ini maksudnya kamu lebih kepada kena membayangkan. Kamu banyak kena bayangkan. Kena banyak. Sebab tu dalam matematik ni kamu kena banyak keluar, kena banyak tengok, kena banyak melihat. Okey, baru kamu dapat bayangkan. Kalau kamu tak keluar, tak melihat, tak menonton, jadi kamu tak boleh nak bayangkan benda tu. Contohnya macam kita kata macam mana rupa kambing. Okey, macam mana rupa unta. Kamu tak tahu unta. Tapi bila ayah kamu selalu bawa pergi zoo, kamu nampak, oh ini unta. Jadi bila cikgu dalam kelas kata ataupun orang yang kata macam mana rupa unta. Pernah tengok unta, jadi kamu pun boleh bayangkan. Oh, unta macam ini, ada bonggol, kaki panjang, lepas tu warna coklat.
Okey, itu leher panjang, itu maksud tu. Jadi kamu boleh bayang. Sebab tu kena melihat. Okey, jadi kamu kena tahu bila kek kamu kena bayangkan kek. Bila pizza kena bayangkan pizza. Itu bila boleh bayang, kamu senang nak buat kerja. Okey, kita pergi kepada latih diri. Kita nak cuba dulu. Okey, kita pergi kepada latih. Okey, kita tengok A. A, gambar di bawah menunjukkan kandungan kalori bagi makanan tertentu dalam menu sarapan. Okey. Ni untuk kita sihat lah. Sekarang ni saya pun terpaksa amalkan cara makan yang sihat lah. Okey. Jadi, 2 keping roti biji rem penuh. Biji rem penuh ni whole meal. Yang warna dia macam warna perang-perang sikit. Bukan yang putih tu. Okey. Yang putih tu lagi tinggi kalori dia. Okey. Ini whole meal. 60 gram. Kalori dia adalah 140. Satu biji telur. Telur rebus bukan telur goreng telur rebus. 70 kalori. Satu cawan yogurt. Yogurt ni yogurt kosong Dia kalau kamu tengok kat kedai tu dia panggil yogurt asli. Warna putih. Bukan yogurt strawberry, bukan air yogurt, bukan minuman yogurt dia 90. Okey, untuk satu cup. Sekarang ni dia kata Asiah makan 2 keping roti biji rem penuh. Biji rem penuh, sebiji telur dan 2 cawan yogurt. Hitung jumlah kalori yang telah diambil. Jumlah. Agak-agak jumlah ni apa? Operasi apa? Betul, tambah. Jumlah ini adalah operasi tambah. Kemudian kita tengok pula. Dia kata jumlah kalori yang telah diambil. Ada tak bilangan di sini? Ada bilangan tak kat sini? Tiada bilangan. Bila tiada bilangan memang confirm. Memang betul lah dia terang-terangan dia adalah tambah. Bukan darab. Okay, jadi sekarang ni kita nak kira. 2 keping roti. Dia kata 2 keping roti dia ada siap. Jadi kita tulis 140. Dia nak kalori bukan dia nak gram dia nak kalori. Okay, kemudian 1 biji telur. 1 biji telur adalah 70. Ayat matematik. Kena buat ayat matematik. Sebab zaman sekarang ni dia bukan nak melihat pada jawapan yang betul, dia nak tengok cara kamu menjawab. Okey, kemudian tambahkan dengan dia nak 2 cawan. Ini 1 cawan. Jadi 90 1 cawan. 90 lagi 1 cawan. Ini kaedah dia. Jadi kamu akan dapat nilai dia adalah 210 tambah 180. Kamu akan dapat 390 kalori. Okey, itu pengiraan dia. Okey, boleh Okey, boleh kita teruskan. Okey, kepada soalan yang seterusnya. Okey, dia kata rajah di sebelah menunjukkan jisim oat yang digunakan untuk membuat minuman berkhasiat sebanyak 4.4 liter. Okey. Jadi, untuk soalan E ni yang pertama, okey dia kata rajah di sebelah menunjukkan jisim oat yang digunakan untuk membuat minuman berkhasiat sebanyak 4.4 liter. Okey, jisim oat ni kita tahu dulu berapa jisim oat ini. Ini adalah 800 gram. 350, 850. Sini adalah 800. Okey, jadi sekarang ni kena tahu 1 kg adalah 1000 gram. Jadi maksudnya kalau 800 gram bersamaan dengan 0.8 kg. Okey, 0.8 kg. Okey. Jadi kita akan kira di sini pula. Okey, sekarang ni dia nak tahu dia ingin menyediakan 22 liter air. Soalan yang pertama, berapakah jisim oat dalam kg? Dia nak tahu jisim oat yang diperlukan untuk buat 22 air. Jadi macam mana cara kita nak buat adalah kita kena guna konsep nisbah dan kadaran. Kita kena bahagilah. Kita kena bahagi. Okey. Bahagi yang mana? Okey. Oat tadi berapa? 0.8 kg. Okey. Bahagi 4.4 liter. Ini adalah sama dengan Y lah. Anu lah. Ini adalah ayat matematik. Kenapa kita kena bahagi ayat matematik ni? Saya tulis dulu ayat matematik. Kenapa kita kena bahagi? Sebab kita nak cari adalah 1 liter bersamaan dengan berapa kg.
Okey, 1 liter air bersamaan dengan tu. Maksudnya dia guna 4.4 liter. Dia nak hasilkan 4.4 liter dia gunakan sifar 8 kg. Jadi 1 liter berapa kg? Okey. Itu dia punya konsep dia. Okey. Kita kena pergi kepada satu. Ni dia panggil kadaran Kadaran. Unitary lah. Okey. Jadi bila kamu bahagi, kamu akan dapat. Ini panjang sikit tau. Tapi saya potong. Kamu akan dapat jawapan dia adalah sifar perpuluhan 1818. Dia sebenarnya panjang 1818. Tapi kamu berhenti sampai 4 cukup. Okey, berhenti sampai 4. Ataupun kamu boleh terus berhenti kepada 3 saja. Kamu bundarkan dia. Jadi dia akan jadi sifar perpuluhan 182 kg. Sebab kita belajar sampai 3 tempat perpuluhan saja. Okey, jadi ini sebenarnya 1818. Kamu ambil yang sampai 4 ni, lepas tu kamu bundarkan dia. Jadi dia akan dapat ini. Jadi maksudnya kita tahu bahawa 1 liter adalah sifar 1.18 ni. Kalau 22 liter, jadi kena buat darab. Jadi sifar perpuluhan 182 kg, okey, darab dengan 22 liter, kamu akan dapat jawapan dia adalah 4 kg. Okey, sebab kenapa 4 kg? Sebab dia nak tahu jisim oat dalam kg. Okey, jadi jawapan dia 4 kg. Okey. Dia bila saya kira tadi, dia bukan 4 kg ya, dia akan dapat jawapan dia 4 perpuluhan, bila kamu kira darab dia akan dapat 4 sifar 4 kg. Kita bundarkan dia akan jadi 4 kg. Mana yang tepat? Kita ambil jawapan yang ni ya. Ni lebih tepat lah. Okey, boleh je. Okey, jadi maksud dia 22 digunakan 4 kg. Okey, selesai yang tu. Kita pergi kepada, ni soalan yang pertama soalan 1. Pergi soalan 2. Okey, saya guna pen online lah supaya nak nampak beza dia. Okey, soalan nombor 2 dia kata, jika kakak Aina ada 3.2 kg oat, berapa liter yang boleh digunakan? Okey, kita dah tahu dah 1 liter sifar perpuluhan 18 kg. 1 liter. Okey, sekarang ni kalau 3.2 kg. Jadi berapa liter air? Jadi macam mana kita nak buat? Kita kena bahagi. Bahagi macam mana? 3.2 kg bahagi sifar perpuluhan 182 kg. Okey, jadi bagikan. Sebab kita nak tahu liter air. Jadi kamu akan dapat jawapan dia adalah 17.6 sifar liter air. Okey? Okey. Minta maaf, saya tersilap sikit. Dia bukan ni, dia jawapan dia ni 17.58. Saya tersilap sikit. 58 liter tu saya bundarkan dia. Ni kalau tak nak bundar ni jawapan dia. Kalau bundar dia akan dapat 17.6. Okey, itulah 58 7.6. Ni jawapan dia. Okey? Okey. Boleh Okey, kalau tak faham boleh ulang balik nanti lah.